Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' apa kabar sedang peneruskan? Apa kabar ayah-ayah? Apa kabar ibu-ibu? Apa kabar keluarga Ramadan? Didoakan mudah-mudahan kita semua sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah anda bersama saya Hafiz Salim dalam majlis ayah-ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Kongsi rezeki dengan zakat, keberkatan rezeki nikmat dikongsi. Tunai zakat anda di Lembaga Zakat Selangor. Tuan-tuan dan puan, hari ini dah 29 Ramadan. Dah hujung Ramadan dah. Apa khabar kita semua? Semakin lemah, semakin kuat ataupun bagaimana keadaan anda? Mudah-mudahan kita mesti tingkatkan prestasi, teruskan momentum ini. Janganlah kedengaran lagu raya, sibuk kuih raya. Kita habis Ramadan, takut-takut tak dapat apa-apa pada akhir Ramadan. Itu kita nak. Teruskan usaha, tingkatkan sungguh ayah, pastikan anak Quran konsisten, solat tarawih pun konsisten, tadarus semua okey, cantik semua. Walaupun sibuk persiapan raya, Ramadan jangan ditinggalkan. Baik, untuk itu petang ni insyaAllah kita akan topik yang kita akan bincangkan iaitu ayah jangan menyesal. Saudara sekalian, semua ayah, ibu menginginkan anak-anak mereka rumah tangga yang dibina semuanya berjaya. Kalau ayah dapat, ibu dapat cahaya mata, oh dah plan siap-siap. Anak aku esok ni nak jadi doktor, engineer. Sekolahnya macam mana? Tadikanya macam mana? Bermula daripada tadika ni, tadika nak macam mana? Dah masuk sekolah rendah macam mana? Sekolah menengah, universiti, dah plan siap-siap. Dan inilah cabaran mungkin kalau dulu ayah-ayahnya mungkin berbeza, cabaran hari ini juga berbeza disebabkan cabaran sosial, cabaran ekonomi, pendidikan dan sebagainya dan anak mereka nak dilihat supaya sangat hebat. Takut-takut kita lupa bahawa di dalam kesibukan kita membina keluarga kita ini, agama kita pinggirkan dan akhirnya kita boleh lihat bagaimana drama Anakku Sazali syarat dengan 1001 pengajaran, kita tak nak itulah yang akan berlaku dalam keluarga kita. Untuk itu bersama-sama saya petang ini kita akan kupas topik ini. Saya perkenalkan yang berbahagia Ustaz Muhammad Amirul Safwan bin Muhammad Kamil. Beliau merupakan editor kanan penerbitan Al-Quran Karya Bistari. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat Ustaz. Alhamdulillah 29 Ramadan. Bagaimana Ustaz? Masih semangat. Ah, Masih semangat untuk meneruskan Dengar insya-Allah. intonasi Ustaz tu saya makin bertambah semangat. Amin InsyaAllah. ya Baik, Allah, terima kasih amin. Ustaz. Mudah-mudahan. Okey, Baik. seterusnya qari kita Ustaz Abdun Najih bin Marwan yang merupakan Johan Qari Tilawah peringkat negeri Selangor pada tahun 2020. Apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz 29 Ramadan macam mana? Persiapan raya okey Ustaz? Bolehlah. Bolehlah. Baik, terima kasih. Baik, saudara sekalian, dalam gelak tawa kita nak akhir Ramadan ni, kita jauh di sudut hati sangat sedih. Ramadan nak berlalu pergi, tapi jangan kita sia-siakan. Petang ini kita tumpukan perhatian di monitor skrin anda. Kita akan bincangkan tajuk yang sangat penting, ayah jangan menyesal. Untuk itu, kita akan lihat bagaimana Al-Quran memandu di surah Sajadah bermula ayat 28 hingga 29. Ustaz Najih, dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. Sadaqallahul Azim. Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika engkau orang yang benar? Katakanlah pada hari kemenangan itu tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir keimanan
mereka dan mereka tidak diberi penangguhan, maka berpalinglah engkau daripada mereka dan tunggulah sesungguhnya mereka juga menunggu. Ustaz Najih, lagu apa tadi Ustaz? Sedap sangat Ustaz petang-petang ni Ustaz. Hijaz, Ustaz. Ya? Hijaz. Hijaz. Subhanallah, saya pun nak belajar Ustaz lepas ni. Baik, terima kasih Ustaz. Saudara sekalian, ayat ini saya nak simpulkan satu benda. Allah tegaskan la yanfa', tidak berguna, takut-takut. Ianya berkait dengan topik yang kita bincang. Ayah jangan menyesal. Untuk lebih tahu lanjut tentang naratif perbincangan kita pada petang ini, kita akan lihat VT yang disediakan. Zalini masuk ke tempat saya pada tahun 2019. Saya ingat masa tu waktu Uni masa tu tengah kita serve makan tengah hari masa tu. So dia dihantar di sini oleh siapa kita pun tak tahu. Dihantar dan ditinggalkan di atas kursi roda lah. Dalam keadaan dia memang stroke sepenuh badan. Dengan keadaan yang sangat kotor, dengan air liur yang meleleh-leleh. Yang saya pun tak tahu macam mana, sangat kotor. Tak seperti hari ni yang dah lihat lah. Bila penghuni masuk tanpa ada dia punya kad pengenalan, dia tak ada kan, my card dia tak ada, itu adalah satu masalah yang amat besar. Sekiranya dalam situasi keadaan yang dia masuk, katakanlah dia meninggal, so kita tak boleh nak daftar kematian. Sebab kita orang ingat mungkin dia foreigner kan, jadi tak boleh nak ke bumi kat sini. So keesokan harinya tu saya tanya dengan kerani, sebab saya tak ada masa kan. Saya tanya dengan kerani saya kena buat dia punya bawa dia pergi jabatan pendaftaran semula dalam keadaan yang amat teruk lah masa tu kan. So bawa pergi ke pejabat pendaftaran, buat kad pengenalan dia semua. Daripada tu baru kita boleh trace, masa kita buat di pejabat pendaftaran tu, baru kita boleh trace semua ahli keluarga dia. Tu setiap ahli keluarga dia saya call. Semua boleh katakan asal ada nama dan nombor telefon, kita call lah. Kerana saya akan call. Masa call tu memang anak memang tak ada respon pun. Tak nak ambil tahu pun, tak kenal pun. Ada pun yang cakap kita call pun tak kenal dia ni, macam tu lah. Tapi kita kata kita trace ni, memang kita trace daripada jabatan pendaftaran, nombor telefon inilah yang keluar. Kita cakap macam tu lah. So lama-lama kita cakap, kalau misal kata tidak mau, kita akan buat laporan polis. Kata buang kat sini. Lepas tu barulah ada yang respon. Bila kita buat tindakan, kita akan ambil tindakan mahkamah semua, baru keluarga dia respon. Baru mengaku ni bapak dia, baru mengaku bekas isteri dia. Itu yang berlaku kepada Ghazali. Kita sebagai anak, katakanlah kita tak mampu nak jaga mak ayah kita dari sudut keselamatan, nak bagi ubat dia pada waktu yang tetap setiap masa, apalah salahnya kita hantar kat pusat jagaan. Bila waktu-waktu yang kita ada masa terluang, ada kelapangan, waktu kita bercuti kan, kita ambil mak ayah kita yang kita letak dekat pusat jagaan tu, kita bawa duduk dengan kita, bermain dengan anak-anak kita, ya tak? Jadi kita tidak putuskan perhubungan keluarga. Tapi janganlah pula ada setengahnya, bila dia hantar kat pusat jagaan, dia buang terus orang tua dia. Itu sebenarnya yang tak bagus kepada anak-anak. Kita cuma ingat, suatu waktu dahulu, ibu kita kan, dengan bapa kita, mereka sangat-sangat berkorban masa, nyawa, kehidupan. Jadi kita sebagai anak, apalah salah satu hari, benda tu akan berputar balik. Anak tadi tu akan jadi ibu, anak tu jadi akan jadi seorang ayah. Satu hari, dia akan lalui benda yang sama. Apa salahnya? Dia baik, dia jaga sungguh-sungguh kan. Layan ibu bapa dia dengan baik. Satu hari nanti, anak dia pun akan tiru apa yang kita buat kepada ibu bapa kita. Kita kena buat macam tu. Sebab kita ni cermin hidup anak kita. Apa yang kita buat, anak kita akan ikut. InsyaAllah. Jadi didiklah anak-anak cara yang terbaik. Saudara sekalian, bertemu kembali. Itulah kisah yang dibawakan oleh Puan Muji Sulaiman. Beliau merupakan pengasas rumah jagaan dan rawatan orang tua Al-Ikhlas Puchong.
Puan Muji menceritakan tentang seorang ayah yang namanya Encik Sazali yang ditinggalkan di rumah orang tua tanpa ada apa-apa dokumen, dalam keadaan stroke, dalam keadaan sangat kotor, tapi dengan usaha yang telah dibuat oleh Puan Muji, pusat jagaannya telah membersihkan dan telah menyelamatkan keadaan itu, bawa tinggal dan usaha telah dibuat mengenal pasti sebab kad pengenalan pun tak ditinggal. Dan usaha mengenal pasti ahli keluarga di Jabatan Pendaftaran Negara, sehinggalah anak-anak sendiri pun tak mengaku bahawa itu ayah mereka. Apakah ini yang nak ditunjukkan oleh anak-anak kepada ibu dan ayah? Saya sangat tersentuh hati bila melihat situasi ini. Bayangkan kalau kita di tempat Encik Sazali itu, apatah lagi kita di tempat Puan Muji menghadapi situasi ini di mana anak-anak tolak ayah, tolak ibu, tak nak ambil tahu langsung, sehinggalah usaha nak ambil tindakan, baru anak-anak nak ambil semula si ayah. Dan pesan Puan Muji, ingat ayah-ayah, ingat ibu, ingat anak-anak. Roda ini berputar, pastinya apa yang kita buat hari ini akan berlaku pada diri kita. Nak ke tak nak? Tepuk dada tanya iman. Kita nak, kita sentiasa terjaga dan dijaga. Kuncinya apa? Ikut sungguh-sungguh apa yang Allah Ta'ala gariskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik, saya akan teruskan. Tanpa membuang masa, kita akan lihat, saya ni tersentuh, rasa macam nak tanya pun agak gemetar sedikit bila melihat video ini. Ustaz, Ya, Safwan, situasi ini, manusia firman Allah surah Sajdah ayat ke-28, bila mana Allah kata la yanfa, kan tak berguna lagi dah, jangan menyesal. Bila menyesal dah tak berguna dah. Apakah mesej yang nak disampaikan manusia firman Allah ini? Silakan Ustaz. baik, terima kasih Ustaz Hafiz di atas soalan tadi. Sebenarnya kalau kita melihat video itu sendiri, bagi kita yang akal yang waras ini mesti akan rasa sesuatu yang kurang selesa. Bagaimana layanan seorang anak, bahkan saya yakin itu lebih daripada 2 atau 3 orang anak. Kerana melihat kepada perkongsian Puan Muji tadi menyatakan bahawa hampir kesemua anak-anaknya tidak mengaku itu ayahnya, sehingga dibuang begitu sahaja. Walaupun mungkin ada sejarah silam yang ayah lakukan, tetapi itu bukanlah tiket sebenarnya untuk si anak ini meneruskan kederhakaan kepada ayah. Subhanallah, syurga yang terlalu besar yang kita telah tinggalkan ia di atas muka bumi, lalu adakah syurga di negeri akhirat yang kita dambakan? Mana mungkin Allah memberikan kebaikan seseorang itu di negeri akhirat sedangkan Allah laknat dia di dunia? Maka apakah mesej yang boleh kita ambil daripada ayat ini? Betapa Allah Subhanahu Wa Taala ingin tunjukkan kebesaran, keagungan, kemuliaannya. Kalaulah kita memberikan khidmat bakti kepada ayah dengan khidmat yang baik, pengorbanan yang baik, sanjungan yang baik, tutur kata yang baik, akhlak yang baik, insya-Allah kebaikan itu pasti akan kembali kepada kita. Dan begitulah sebaliknya. Maka semoga Allah jauhkan musibah ini daripada kita dan semoga Allah masukkan, pupukkan kasih sayang antara kita dengan ayah kita. Wallahu a'lam. Ini merupakan mesej yang sangat penting, right? Bila melihat keadaan situasi ini, inilah situasi yang sangat real berlaku dalam masyarakat. Dan misi yang paling besar adalah bagaimana nak memupuk keluarga itu dengan asas iman. Betul. Ustaz, kita boleh lihat hari ini di media sosial, anak saya berjaya 12A, anak saya berjaya dapat itu, saya berjaya ada kereta ini, perniagaan saya sangat hebat. Dan melihat kepada situasi ini, ia merupakan satu cabaran mata, fizikal, material yang mana bahawa itu adalah indikator kayu ukur kepada kejayaan. Betul. Dan kita risaukan bahawa kalau inilah berterusan berlaku, kita takut anak-anak yang membesar ini tidak dapat suapan iman yang secukupnya. Betul. Tidak dapat suapan didikan agama yang secukupnya. Bagaimana Ustaz melihat situasi ini supaya ayah di luar sana, ini adalah perkara penting. Ini adalah mesej penting, misi penting supaya ayah-ayah di luar sana agamanya jangan dipisahkan dengan kehidupan, misi seiring dengan proses tumbuh besar pendidikan anak-anak. Silakan Ustaz. Betul. Baik, Ustaz Hafiz, kita melihat begini, agama mengajar erti nilai kebahagiaan. Dan agama tidak bermusuh dengan kekayaan. Kadang-kala mata manusia melihat bila kaya bahagia. Tapi sedangkan kita melihat orang-orang yang tidak ada rumah, tidak ada tempat tinggal, mungkin hanya berada di bawah jambatan, makanannya lebih enak daripada kita.
seleranya lebih luar biasa, dan tidurnya mungkin lebih lena. Kita Allah anugerahkan segala-gala. Kebaikan, kelebihan, keistimewaan, tempat yang baik. Dan kesemua itu kita ada. Tetapi yang kita tidak ada adalah kebahagiaan. Sebagaimana keimanan ini, yang sebenarnya tidak pun diwarisi tetapi dipupuk untuk menjadikan setiap kehidupan yang dilalui itu adalah lebih baik. Dan inilah peranan seorang ayah yang membantu untuk menjadikan kehidupan anaknya diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila Allah redha, maka akan datang kebahagiaan. Tidak salah sebenarnya kalau kita nak menjadikan contoh orang-orang yang telah berjaya dan mereka mengumpulkan harta itu sebenarnya bukan untuk tunjuk kepada orang, tetapi untuk membuktikan bahawa mereka mampu untuk capai apa yang mereka impikan sebagaimana yang telah mereka usaha segigihnya. Kita pun Ustaz, kalau kita dululah zaman kecil-kecil kan, kita sekolah dan sebagainya, kita masuk pertandingan, kalau kita melihat kepada hadiah tu, kadang-kadang baldi je hadiah pun diikat reben. Kan, kadang-kadang kotak tisu. Walaupun simple, tapi waktu itu cukup kita rasa berharga. Kerana apa? Waktu itu kita bahagia. Kalau waktu itu kita melihat kepada material, kita tak akan ambil hadiah seperti itu. Kerana apa? Nilai itu terlalu kecil buat kita. Tetapi bagi sisi pandang kita melihat kepada kebahagiaan, disitulah bagaimana keimanan itu perlu dipupuk. Dan sudah pasti, ayah-ayah sekalian, termasuk saya dan kita semua, berhajat semoga anak kita itu berada di atas landasan keimanan yang sebenar. Subhanallah. Ustaz, saya suka ungkapan Ustaz tadi. Islam memberi nilai kebahagiaan. Betul. Islam mengajar apa itu kebahagiaan. Tetapi Islam tidak memusuhi kekayaan. Ya. Baik saudara sekalian, ingat saya ulang sekali lagi. Islam mengajar nilai kebahagiaan. Islam memberi nilai kebahagiaan. Dan Islam tidak memusuhi kekayaan. Kita akan berehat seketika. Sebentar lagi kita akan lihat bagaimana peranan posisi ayah supaya jangan menyesal satu hari nanti yang bakal diterima nanti juga. Baik, kita akan rehat seketika. Sujud tersungkur seorang hamba, tasbih dan tahmid di bibir sentiasa, derai dan gugur kesombongan manusia, sujud yang penuh pengharapan padanya. Alhamdulillah bertemu kembali dalam majlis ayah-ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Kongsi rezeki dengan zakat, keberkatan rezeki nikmat dikongsi tunai zakat anda di Lembaga Zakat Selangor. Sidang persekalian, terima kasih anda masih setia bersama kami. Ini bukan bincang saja-saja. Ayah jangan menyesal. Saya nak alih sikit, ibu juga jangan menyesal dan anak-anak juga jangan menyesal. Gunakan kesempatan ini. Ayuh sama-sama dalam majlis ilmu ini. Kejap lagi kita buka puasa. Tapi ambil masa sikit, sama-sama ajak ramai-ramai keluarga tonton majlis ayah ini. Baik, saya sekalian, kita melihat kepada formula perjuangan ayah masuk syurga keluarga berdasarkan topik ini. Kita akan lihat perkara yang kedua itu tersungkur, sujud dan beramal saleh. Jangan kita tersungkur disebabkan penyesalan yang sia-sia. Biarlah kita tersungkur sujud kepada siapa? Kepada Rabbul Jalil, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah misinya. Kerana apa? Bila mana kita sujud, didik ahli keluarga berdisiplin. Ini yang penting.
mendirikan salat dan tersungkur sujud dengan penuh ketaatan kepada Allah SWT serta mengharapkan keridhaan-Nya sehingga terlahir insan muttaqin, manusia yang bertakwa. Inilah misi ayah. Jangan menyesal kemudian. Kalau nak tersungkur, biarlah tersungkur asbab sujud kepada Allah agar hati ini bertaut dengan Allah, sembah sujud. Kita tak ada apa-apa, dengan Allah saja yang mampu memimpin kita sekeluarga masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih. Sama sekalian, kita akan lihat lagi menerusi surah As-Sajdah bermula ayat 11 hingga 12 untuk menjadi panduan perbincangan kita pada petang ini. Tapi tadi Ustaz Najih dah baca dengan lagu Hijaz. Nak lagu Rabbani mungkin Quran tak ada, Taranum itu kan Hijaz Rabbani. Tapi saya nak request Ustaz, kalau boleh 11 ayat 11 12 ni lagu Nawan boleh Ustaz? InsyaAllah. Okey, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون صدق الله العظيم. Katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Dan alangkah ngerinya jika kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Nescaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin." Saya sekalian, ayat ini sangat penting. Teguran, jentikan kepada kita, menyesal kemudian tak berguna. Bila mana daripada masyar nak minta kembali ke dunia untuk buat kebaikan, dah tak ada apa-apa lagi. Baik Ustaz, melihat kepada firman Allah ini, ia menggambarkan bahawa satu penyesalan yang tak dapat mungkin untuk kita kembalikan. Betul. Dan bila kita melihat anak dah dewasa kan, bila ayah rasa macam tak boleh lah, dah terlambat lah ni kan. Anak dia dewasa dah buat macam ni. Kalau dululah aku didik agama, anak aku takkan jadi macam ni. Betul. Kalau inilah situasinya, adakah ayah itu boleh pasrah semata-mata? Ataupun apa tindakan yang ayah perlu buat supaya kalau kederhakaan ini tak berlarutan, kalau kemaksiatan ini tak berlarutan, ayah juga masih berperanan untuk mendidik anak mereka. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Kalau kita melihat dalam masyarakat kita, mungkin jiran tetangga kita yang kita kenal, di antara mereka ada yang telah pun berusia, yang bila kita jumpa, Tuan Haji umur berapa? Saya dah 70 tahun. Alhamdulillah dah ada menantu, kau dah 4 orang, 5 orang, cucu pun dah 10. Tapi mak ayah saya ada lagi. Dah 90 lebih. Subhanallah. Walaupun di sisi mata kita yang sudah berusia 70 tahun sebagai contoh kita, yang masih ada mak dan ayah, di mata mereka kita tetap budak-budak. Yang saya sebutkan budak-budak ni kenapa? Kerana seiring dengan edaran umur, usia, perkembangan masa, ayah dan ibu kita juga menginjak ke usia yang tua. Dulu waktu mereka usia 20-an, kita mungkin umur 5-6 tahun. Bila mana mereka berusia 80-an, maka kita kurang lebih berusia 65 tahun. Waktu itu, walaupun di mata orang lain, orang menyangka bahawa kita sudah tua, berusia, dah pencen pun sebagai contoh. Di mata ayah dan ibu kita tetap budak-budak. Kerana apa? Kerana anak itu, walaupun usianya sudah tua, ia adalah tetap anaknya.
Baik, ketika mana anak sudah mencapai usia dewasa, mak ayah ni dia mengambil pendekatan tak nak campur pun urusan. Kerana apa? Kerana dia tak nak jadikan dia sebagai orang yang disalahkan nanti sekiranya apa-apa keputusan itu melibatkan dia. Maka apa yang boleh dilakukan adalah terus tegur dan menegur. Sama juga si anak. Walaupun dia sudah tua, menginjak usia, bukanlah tiket untuk derhaka kepada ayah dan ibu. Sebaliknya makin bertambah usia, makin bertambah kasih sayangnya kepada ayah. Jarang orang kita dengar lah. Selalunya bila kita jumpa orang soleh, orang baik-baik, tokoh korporat, tokoh syarikat sebagainya, kita minta nasihat. Pandangan tuan dan sebagainya. Jarang kita minta nasihat mak ayah kita. Kan? Walaupun dia tak tahu pun apa kerja buat kita. Paling tidak ayah akan menyebut, nak, ayah pun tak tahu apa yang awak buat. Tetapi yang ayah boleh doakan semoga Allah redha dengan apa yang kamu buat. Kalau fikir baik, baiklah ia. Kalau fikir buruk, buruklah ia. Wallahu a'lam. Subhanallah. Ringkas Ustaz. Walaupun ayah tak tahu, redha dan doa ayah itu Subhanallah. sangat penting. Itulah. Itulah kekuatan ayah sekalipun ianya telah berlaku. Didikan agama tidak diberikan secukup waktu mereka kecil. Iya, Melihat kedewasaan anak itu semakin jauh dengan Allah, tetapi doa itu betul. kan, janganlah ayah berputus asa. Betul-betul. Baik. InsyaAllah. Ustaz Najih nak tanya Ustaz, pengalaman Ustaz yang mengajar di pusat pengajian Al-Quran. Betul? Di sekolah. Di sekolah, okey, sekolah Al-Quran. Mungkin ada ibu bapa yang datang rasa tak nak anak aku jadi macam aku, tak tahu baca Quran mungkin kan. Dan inilah masanya ada juga ibu bapa yang menyesal dan redha serahkan kepada sekolah lah kan. Jadi swasta akan pendidikan agama. Apa pandangan Ustaz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga sebenarnya kita berjumpa dengan pattern ibu ayah yang sebegini. Dia melepaskan segalanya kepada tanggungjawab sekolah. Kerana mereka mengeluarkan belanja yang banyak untuk anak mereka sekolah, dan mengharapkan keputusan peperiksaan yang baik. Tapi sebenarnya kadang-kadang itu tidak menjamin. Kita keluarkan wang yang banyak, kita ni tak semestinya anak kita boleh dapat ke tahap yang itu. Bila dia tidak dapat mencapai tahap yang itu, kita kena semak kepada, ialah kami pun akan disemak juga dan anak-anak akan disemak juga. Kita tidak bolehlah dipersalahkan guru semata-mata dan ibu ayah angkat tangan. Sebenarnya di rumah ini pendidikannya lebih kuat sebenarnya. Ya, di sekolah akademik dan sebagainya, tapi di rumah tu lebih menyeluruh, sehingga kan bila kita terlibat dalam menyelidik masalah-masalah disiplin ni kan, saya biasanya akan korek letakkan satu surat ataupun kertas bagi dia mencurahkan apa sebenarnya yang dia rasa. Dan banyak sebenarnya Ustaz kita jumpa di rumah. Dia ada terlibat dengan rumah. Sebenarnya bila dia berlaku sesuatu di rumah, dia lepaskannya di sekolah begitu. Jadi belajar pun tak mau belajar begitu kan. Jadi di rumah pun ibu ayah perlu terlibat, menasihati, tak boleh lepas tangan. Tanggungjawab utama sebenarnya ibu bapa. Kemudian cikgu-cikgu di sekolah saja, di rumah kita tak tahu di luar bagaimana kan. Ibu ayah ni kena kontrol anak-anak ni sebenarnya. Waktu mereka nak membesar ni, itu waktu kritikal. Baik, maknanya Ustaz, betul ayah menyesal, betul ibu menyesal, tapi janganlah sampai kesemuanya diswastakan. Perubahan itu, penyesalan itu kena bermula daripada diri. Ya, Kerana betul. anak itu sangat dekat di rumah. Ya. Sekalipun anak di sekolah itu lebih kurang 6 hingga 7 jam, tetapi mungkin silaturahim kasih sayang itu lebih kuat di rumah. Ya, Dan betul. role model yang celik mata anak melihat adalah ibu dan ayah. Ya. Tutup selutup mata ibu dan ayah, tak tengok cikgu kat sekolah. Ya. Ingat ayah ibu di luar sana, ini merupakan penekanan yang sangat tegas. Betul kita menyesal, tetapi penyesalan itu boleh kita agihkan untuk kita buat tindakan susulan, perbaiki keadaan, tapi jangan lupa ianya juga mesti bermula dari diri kita. Baik. Ustaz, Ya. ayah di luar sana, kita nak bagi tahu bahawa keluarga merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih sayang yang Allah bagi
isteri, pasangan, anak-anak. Ini merupakan jalan-jalan untuk dapat syurga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tapi kita risau bahawa ayah ini melihat di sudut pandang material, kebahagiaan ini diukur dengan rumah, diukur dengan kejayaan, Ya. diukur dengan wang ringgit, diukur cukup pakai. Ya betul, tuntutan agama. Tetapi kita tak nak supaya, kita risau bahawa kadang-kadang bila ke arah lebih itu dan sampai satu ketikanya agama itu, ya agama, solat, aku solat, Mhm. Quran aku baca, tetapi dipinggirkan terjemahan Quran agama itu dalam kehidupan mereka, Allah. sehingga mereka merasakan bahawa agama itu hanya agama semata-mata. Dan konteks menghargai keluarga dalam Quran ni bagaimana Ustaz, supaya ayah luar sana, ini merupakan tips yang sangat penting. 29 Ramadan Ustaz, Masya Allah. tak Betul. habis Ramadan Ustaz. Jadi Betul. kita tak tahu kan yang 28 hari yang dah berlalu ini bagaimana prestasi Ramadan, adakah mampu membentuk keluarga ayah peranannya supaya tak menyesal di kemudian hari. Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Mengawali respon ini Ustaz, sebenarnya agama ini bukan hanya tertakluk di atas tikas sejadah. Tetapi agama ini dia menjangkaui galaksi yang ada. Kerana itulah agama yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada baginda sampai kepada kita. Dalam kita berbicara tentang menghargai, orang ni selalunya bila hilang baru dia menyesal. Yang ada dia buat tak tahu. Mungkin dia melihat hanya sisi pandang yang biasa sahaja. Bagi orang yang berkahwin, nikmat yang besar apabila Allah kurniakan zuriat. Sahabat saya Ustaz, setelah 17 tahun perkahwinan baru Allah anugerahkan zuriat. Yang dia berusaha ni, berdoa, bermunajat, ikhtiar dari sudut sains, dari sudut perubatan Islamik dan sebagainya, semua habis ikhtiar. Yang pada hakikatnya dia merasakan bahawa memang Tuhan tak bagi rezeki kepada aku anak ni. Tetapi apabila di usia perkahwinan ke 17 tahun, Allah anugerahkan anak. Yang dia jaga, yang dia didik, dia pupuk dengan penuh kasih sayang. Kita kadang-kadang bukan seorang, anak ramai. Kan berderet, tak muat kereta, naik gerak pula anak. Subhanallah. Maksudnya apa? Ramai Tuhan bagi. Jarang kita hargai. Cara untuk kita hargai adalah, pertama kita bagi puji-pujian. Kita kena puji anak kita. Kadang kita condemn lebih dulu. Contohnya anak tu baru boleh menulis kan. Apalah salahnya kita sebut, cantiknya abang tulis. Walaupun anak kita kata, bang, abah, buruk ni bah, bukan cantik. Sebagai contohlah. Maksudnya pujian itu menyebabkan dia suka. Riak wajahnya menyebabkan kita gembira. Dan lama kelamaan, dia akan merasakan setiap yang dia buat itu dihargai oleh ayahnya. Dan di sini peranan ayah. Yang kedua, termasuk diri saya. Bila kita melihat anak melakukan kesilapan, memang dalam kepala kita akan marah dululah. Apatah lagi pasu yang kita baru beli, bonsai pula, mahal, ribuan sebagai contoh. Bukan pecah pun, sombeng sedikit ya. Tu dia punya sound tu, sampai anak orang pun kena marah juga. Kerana apa? Kerana benda tu pecah. Sedangkan yang lebih berharga adalah diri anak tu sendiri. Yang Allah mungkin tidak anugerah kepada orang lain, Allah bagi kepada kita. Dan Allah ingin melihat, aku berikan kepada kamu anak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Bagaimana kamu memberikan layanan kepadanya. Yang ketiga, tidak salah sekiranya kalaulah anak melakukan kesilapan, kita bimbing dia, kita tuntun dia. Memang memerlukan kepada mujahadah. Di bibir mulut kita boleh menyebut sabar, kita boleh menyebut didik, kita boleh menyebut asuh. Tetapi proses mendidik, mengasuh itu memerlukan kesabaran yang cukup luar biasa. Dan yang keempat, di sebalik peranan ayah ini untuk menghargai anak dan juga menyayangi, menyanjungi anak ni, maka ibu juga perlu membimbing dan juga memberi motivasi semangat kepada ayah. Semoga-moga kalau ayah itu tersasar, ayah itu boleh kembali ke jalan yang benar. Wallahu a'lam. Cantik Ustaz. Maknanya semua kebaikan, tips yang Ustaz bagi, share tadi, kongsikan tadi, bukan tunggu nanti. Kena buat segera. Kan? Ramadan, dapat keberkatan Ramadan ni, buat segera. Sekarang nak buka puasa ni, puji anak sungguh-sungguh. Kan? Anak bagus. Alhamdulillah. Terima kasih Ali. Terima kasih Abu. Isi puji sungguh-sungguh. Mulakan sekarang ayah. Mulakan sekarang. Jangan menyesal kemudian hari. Baik. Kita dah sampai penghujungnya Ustaz. Ustaz,
pesanan Ustaz kepada diri saya, Allah kepada Rabbi. semua penonton di luar sana. Mudah-mudahan saya juga ayah tak nak menyesal Ustaz. Allah Kan Akbar. Quran dah Allah. beritahu menyesal kemudian hari tak ada guna. Sekaranglah tindakan yang boleh dibuat. Pesanan Ustaz. Ketika seorang ayah itu sibuk mencari rezeki, maka si ayah akan mengimpikan masa yang terluang untuk bersama anak-anak. Ketika anak itu bersama dengan ayah, maka dia telah berikan waktu yang terbaik bermain dengan anak, melihat anak itu sambil dia bersenda gurau. Momen yang sama nanti kita inginkan ia berlaku di dalam syurga Allah. Maka kalau kita mengimpikan momen itu berlaku di dalam syurga Allah, kita akan buat di atas muka bumi ini supaya kelangsungan itu nanti kita akan dapat. Bagi mereka yang mungkin kurang menghargai anak, kurang menghargai ibu bapa, kurang menghargai ayah, semoga Allah mendidik hati kita untuk menghargai mereka. Dan jangan sampai kita menyesal dikala Allah telah pun mengambil semula. Dan waktu itu sudah tidak guna lagi air mata yang mencurah-curah. Walaupun keluar darah sekalipun tidak akan dikembalikan. Semoga Allah ampuni ayah-ayah kita, ibu-ibu kita, dan kita semua insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Sekarang kita dah sampai penghujungnya. Jadi saya persilakan Ustaz Safwan untuk kita baca doa. Mudah-mudahan keberkatan dan bersama Ramadan ini Allah angkat segala amal ibadah kita. Terima segala-galanya. Mudah-mudahan insya-Allah menjadi tiket untuk dapat takwa. Apatah lagi mudah-mudahan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, saya dan sahabat-sahabat saya sebagai ayah, kami mencintai, mengasihi dan menyayangi anak-anak kami serta keluarga kami. Kami juga mendoakan semoga ayah-ayah di luar sana kasih sayang kepada anak-anak mereka. Ya Allah, jadikanlah kami ayah yang baik, ayah yang membimbing anak-anak kami menuju untuk masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Dan jauhkan kami daripada azab api neraka-Mu. Ya Allah, sekiranya ada di kalangan kami, ayah dan ibu mereka masih hidup, kurniakan kebaikan kepada mereka. Sekiranya salah seorang atau kedua-duanya telah kembali ke rahmatullah, semoga-moga tempat persemadian mereka menjadi salah satu di antara taman-taman syurga. Ya Allah, sampaikanlah nanti, pertemukanlah nanti kami di syurga yang mana telah kamu janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Najih, Ustaz Safwan, sekali lagi terima kasih. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita dah sampai penghujungnya. Ayah, hari ini saya sungguh tersentuh dengan perkongsian VT pada awal tadi. Tapi bila sebut ayah juga saya ayah. Ayah, saya ingatkan diri saya dan juga anda semua. Perlu, ya betul, perlu menyesali perbuatan yang lalu. Tapi ingat, perlu juga bangkit buat segera sesuatu untuk kebaikan. Jangan terus menyesal kemudian hari nanti kita takut kita akan rugi. Sekalipun nasi sudah menjadi bubur, tapi pastikan bubur itu boleh diletak lagi pelbagai isi kandungan agar lebih sedap untuk kita makan ke akhirnya. Kenyang sama-sama. Semua bahagia dan kita semua masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, mudah-mudahan kita ada sumur dan jumpa lagi insyaAllah. Kita doakan ayah-ayah kuat terus dengan misi ini insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat kurnia. Azab dan siksa, khabar benar nyata, maka bertaubatlah kepadanya. Sujud tersungkur seorang hamba, tasbih dan tahmid di bibir sentiasa, gerai dan gugur kesombongan manusia.